بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang mulia ini kita dapat sampai ke Allah lebih awal untuk sama-sama kita membersihkan hati kita dengan zikrullah sebelum kita menunaikan solat yang sangat penting ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'ul ma'un. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah mulakan bicaranya dengan memperingatkan kepada kita satu perkara yang sangat aneh. Di mana keanehannya? Allah sebut fawailun, celakalah, binasalah, lil musallin, bagi orang yang sembahyang. Biasanya kalau kita dengar dalam masyarakat kita tidak akan menempelak orang yang sembahyang. Kita akan menempelak orang yang macam mana? Kita menempelak orang yang tidak sembahyang. Kita menempelak orang yang berkata dusta. Kita menempelak orang yang mencuri. Tapi Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa ini, Dia menempelak orang yang sembahyang. Bukankah ini aneh? Bukankah ini pelik? Mungkin kita akan bertanya pada Allah, ya Allah, apa lagi yang kau ni daripada kami? Kami tak semayang, kami dah semayang. Bila semayang tempelak pula. Apa sebenarnya ni? Nampak ya? Jadi bila Allah memulakan bicaranya dengan yang aneh, itulah cara Allah berbicara dengan kita, supaya kita mula berfikir. Supaya kita mula berfikir. Allah nak kita berfikir, mengapa Allah Ta'ala menempelak orang yang semayang pula? Jadi otak kita akan berfikir. Lalu bila kita berfikir, kita mencari mengapa orang yang sembahyang masih lagi ditempelak. Allah kata, kamu tak akan dapat jumpa jawapannya. Lalu Allah kata, biarlah aku yang berikan jawapannya. Apa jawapan Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Memanglah aku menempelak orang yang sembahyang, tapi bukan semua orang yang sembahyang itu mendapat tempelakan aku, kata Allah. Yang mendapat tempelak dari aku ialah orang-orang yang sembahyang, tetapi mereka lalai daripada sembahyang mereka. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, mereka yang lalai. Huruf an di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai al-an jawazah. An untuk perkara-perkara yang melampaui batas. Jadi orang ini sembahyang, tetapi dia lalai dalam sembahyang dia. Baik, kita pun mula bertanya, takut juga ni kita dengar ni, sebab kita kat sini semua orang sembahyang ni. Bagaimana yang dikatakan lalai dalam sembahyang tu? Lalu kita mesti mencari, supaya kita tak jadi orang yang sembahyang tetapi mendapat tempelak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ibadah sembahyang yang kita buat ini ibadah yang nanti dapat beratkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Kita tak mau ibadah kita, ibadah yang kita buat tiba-tiba tak ada apa-apa, bahkan dapat tempelak daripada Allah. Ya, baik. Mari kita lihat apa maksud orang-orang yang lalai pada semayang mereka.
Para ulama tafsir mengatakan bahawa orang yang lalai dalam sembahyang ini bukan orang yang tidak khusyuk, ya, bukan. Ramai orang kata orang yang tidak khusyuk lah yang dapat tempelak. Tidak. Allah Ta'ala tidak zalim. Dia tahu yang kita semua ni manusia. Bila kita manusia, kita ada fikiran. Bila kita ada fikiran, bukan senang untuk kita melupakan sesuatu yang kita fikir. Betul tak? Ya, tuan-tuan datang ke masjid tadi, lalu kat depan kedai tu tengok dia ada tu tengah goreng apa, cakatiau goreng. Letak kerang lagi. Dia punya bau tu sampai ke kalbu kita. Lalu kita fikir nanti balik nak belilah, nak bungkus. Agak-agaknya dalam semayang nanti datang tak benda tu. Dia datang cakatiau, dia datang misuk lagi. Betul tak? Sebab apa? Sebab inilah dia manusia. Kita kan manusia. Mana kita boleh kata tak adalah saya tak pun cakatiau tu. Boleh. Itu mustahil. Ya. Jadi sebab itu ulama kata maksud lalai dalam semayang itu bukan makna dalam semayang tu dia itu benda biasa. Ya, cuma bila sebut benda biasa tu janganlah kita ni tak apalah, lepas ni tak payahlah jaga khusyuk. Jangan. Khusyuk tu kita kena jaga. Kalaulah andai kata dalam sembahyang tu kita tak dapat khusyuk, paling tidak kita pun sembahyang. Sebab tu ulama kata apa? Lalai dalam bersembahyang lebih baik daripada lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang tu maknanya apa? Langsung tak sembahyang lah, kan? Tapi kalau kita sembahyang tiba-tiba dalam sembahyang tu lalai, paling tidak kita telah pun sembahyang. Alhamdulillah. Jangan berputus asa, saya semayang dah lama tak dapat khusyuk. Yang memang begitulah. Ya, bukan senang. Nabi SAW pernah tak Nabi semayang zuhur 3 rakaat? Nabi semayang asar 3 rakaat. Ya, dia 3 rakaat dia bagi salam. Sahabat pun tepuk, ya Rasulullah, kau ni musafir duduk kat sini. Nabi kata, aku duduk sini lah. Habis kalau sini ngapa semayang asar 3 rakaatnya? Nabi kata, ya ke? Nabi pun bangun tambah 1. Nampak? Menunjukkan bahawa Nabi pun mengalami perkara yang kita, tetapi Nabi dia tak jarang-jarang khusyuk. Betul tak? Itu je beza dia, kan? Jadi maknanya tuan-tuan yang sembahyang walaupun tak dapat khusyuk, risau, ya, kita akan sembahyang. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Maknanya selagi tak sempurnaan solat tu, kita solat lagi, sampai satu hari nanti manalah tahu dekat-dekat kita nak dijemput oleh Allah, ketika tu kita dapat khusyuk dalam solat. Tahu? Macam sahabat, ada tangan mereka dikurniakan nikmat khusyuk dalam semayang, suatu mereka sehat tu. Dalam hadis Nabi semayang, ingat itu tunggul kayu, sampai burung pun boleh hinggap atas kepala. Ingat punya khusyuknya sahabat tu semayang. Kita usahkan burung langau pun takut bila kita semayang, bergoyang sana bergoyang sini, kan? Tapi jangan bimbang, teruskan sembahyang walaupun tak dapat khusyuk, teruskan sembahyang, ya. Biarlah kita lalai dalam sembahyang daripada kita lalai daripada sembahyang. Jadi maknanya yang dimaksudkan lalai dalam sembahyang ni bukan maksud tak khusyuk. Yang dimaksudkan lalai dalam sembahyang ni ialah dalam sembahyang lain, luar sembahyang lain. Itu dia. Dalam sembahyang kan kita dilarang bercakap benda yang bukan-bukan. Betul tak? Siapa begini? Siapa dekat sini berani masa Fatihah tu kita nyanyi lagu Dondang Sayang? Siapa berani? Tak berani kan? Mana berani, kan? Sebab dalam semayang Allah ajar kita cakap, sebut benda yang disuruh saja. Sebab itu orang jahat macam mana pun bila semayang baca Fatihah, dia baca Fatihah. Tak berani dia dalam lepas takbir tu, kalau orang Kelantan dia berdikir barat, tak berani dia. Walaupun dia kedai bel mana pun. Sebab apa? Sebab semayang mengajar kita cakap benda yang dibenarkan kita bercakap. Jadi juga bila kita keluar dari semayang, daripada semayang, hadapi cakap benda yang disuruh kita bercakap, cakap benda yang kita dilarang bercakap.
Yang Allah Maha dalam kapan dia tak cakap kalau izin, tapi keluar sembahyang Allah, dia bercakap segala perkara yang Allah izin. Orang dia berbohong, dia mengumpat, benda yang dilarang oleh Allah. Allah baru sekejap tadi yang keluar aja daripada masjid cerca dah. Pak Imam tu dia berterbagai lah, dia kata lalai dalam baru sekejap dia tinggalkan diri dia dalam sembahyang, cakap benda yang Allah Ta'ala berikan, keluar daripada masjid dah, dia kata imam tu baca sangatlah. Nampak tak? Ini maksud lalai sembahyang. Sembahyang kita oleh Allah sakiti kamu, betul tak? Sebab tu solat Jumaat ni, mana yang belum mandi disunatkan mandi, betul? Mana kemudian dah mandi semua sikit menyanyi yang wangi, biar kita duduk sebelah kawan kita tu, kawan kita pun wanginya kawan kita ni. Tapi kalau datang bau yang dengan bau sakiti kawan kita, solat kita jangan sakiti orang kan. Dalam Jumaat ni mana boleh langgar yang datang awal, yang datang jangan orang punya kuat di depan, menyakiti orang. Cuma tuan-tuan kat sini baik, awal pun duduk belakang tau, macam mana? Hati baik, bagus. Tapi sebenarnya kalau datang awal depan, ada jenis manusia dah lah datang lambat, saf kat depan dah penuh, dia kuatnya nak duduk. Ini dia telah menyakiti orang. Dalam yang mana boleh baca kuat-kuat, betul tak? Ya? Atau imam pun, walaupun imam dibenarkan baca kuat-kuat, tapi dia tak boleh sakiti orang. Macam mana dia sakiti orang? Jemaah dia dekat belakang tu 20 orang ada sakit Parkinson yang bergerak dia. Betul? Imam maksudnya dia baca inaat, betul tak? Sebab kawan tu menggigil semayang ni, dia tengok pakcik tu Parkinson, lagi dia bedal Al-Baqarah 5 muka dia. Sakiti orang tu, betul tak? Imam pun tak boleh sakiti orang. Sebab itu Nabi pernah sahabat madu pada dia. Sahabat tu dia demam, tiba-tiba dia berimamkan kawan dia baca panjang, dia pergi ngadu kat Rasulullah. Rasulullah kata, bila kamu jadi imam, tengok paling lemah di kalangan kamu. Macam sekejap lagi nak jadi imam ni, saya kena tengok, yang paling lemah dekat setengah muka dia tahan. Saya bacalah setengah muka. Tapi kalau saya sembahyang anak 7 tahun, betul, saya tengok ini entah muka ni, itu 3 muka pun lepas sembahyang dia jumpa saya, ustaz pendek sangat 3 muka tu, kami nak panjang lagi. Yang ni tak apa. Tapi kawan, jangan kita sakiti. Dalam sembahyang Allah ajar kita jangan sakiti orang. Akhlak ini kita bawa keluar sembahyang. Bila kita keluar daripada sembahyang, kita nak menyenangkan orang. Jumpa isteri, senangkan hati isteri. Jumpa jiran tetangga, senangkan hati jiran tetangga. Itu. Ini balik daripada sembahyang, jumpa jiran, itu. Engkau nak jadi maksudnya orang dia kata, aduh, lalunya aku sakit. Itu. Sembahyang jangan sakit. Jadi tuan-tuan, dalam sembahyang ada akhlak dia. Jadi Allah nak kita bawa akhlak kita ni keluar sembahyang. Nanti kita dah sembahyang, ujung sembahyang kita buat apa? Betul tak? Ada tak orang sembahyang tak bagi pintu keluar? Innaka warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mengapa? Falsafah dia. Falsafah dia ialah Allah kata, selepas aku didik engkau jadi orang baik, daripada mula takbir sampailah tahiyat, engkau dah jadi orang baik, maka berjanjilah selepas keluar daripada solat ini, yang engkau akan bawa dalam hidup engkau ialah salam. Apa makna salam? Keselamatan. Gitu dia, perdamaian.
Jadi jangan pas sembahyang tiba-tiba bergaduh dengan orang. Kan tadi dalam sembahyang kita Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, aku berjanji ya Allah, sembahyang ni bila keluar kat luar tu aku akan bawa keamanan pada dunia ini. Allah kata bagus kamu. Tak cukup sekali, 2 kali. Salam yang kedua tu bukan wajib pun. Tak wajib. Kalau tetap bagi salam pun cukup dah. Oleh kerana ini suka pada kedamaian, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri pula. Allah kata bagus kamu. Kamu dah berjanji dengan saya nak bawa keselamatan, nak bawa kedamaian. Tiba-tiba keluar daripada sembahyang, balik rumah, buka tudung saji, tengok-tengok tak ada kat situ. Isteri dia sibuk. Dia pun ambil TV itu, dia baling kat kepala isteri. Allah kata apa punya orang lah. Sembahyang dia jadi nak bawa keselamatan kedamaian. Salah. Itu yang kita belajar daripada solat. Jadi orang yang keluar dekat luar tu bawa keselamatan, bawa kedamaian, bukan cari pergaduhan. Nampak tak falsafah semayang tu apa dia? Jadi tuan-tuan, ingat tak pepatah Melayu kata apa? Cakap tak serupa bikin. Allah marah pada orang yang tak bawa akhlak dalam semayang, di luar semayang, kerana orang ini cakap bikin. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Janji ya Allah, lepas keluar daripada solat aku nak bawa keselamatan kedamaian. Keluar daripada solat dia bergaduh dia. Dalam kampung tu tak ada orang yang dia tak bergaduh. Dengan Tok Mulu dia bergaduh, dengan Pak Imam dia bermusuh, betul? Dengan Tok Bilal lagi dia mengamuk. Allah kata macam mana orang ni? Apa yang dia dapat daripada semayang dia? Nampak tak? Jadi kalau kita pun kita marah, betul tak? Apatah lagi Allah. Allah kata awak bermain-main dengan solatnya. Dalam sujud awak dalam sujud awak saya tiba awak buat lain apa yang saya suruh. Sebab itu dalam ini Allah kata fawail lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi maknanya kita hari ini kita solat kejap lagi, kita kena ingat ala akhlak solat kita luas. Barulah kita akan jadi orang yang khusyuk dalam yang menunaikan. Baik. Orang yang ta'ala alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura. Orang kedua yang sangat menunjukkan amal ibadat Allah bukan orang. Sebab masa semayang tu aku yang gerakkan tangan dia, aku yang sehat dia. Itu yang dia boleh pergi masjid, dia dah sehat, gerakkan tangan, tiba-tiba hati dia kata aku solat ni bukan untuk Allah tapi untuk siapa? Allah. Modalnya daripada aku orang lain. Apa rasa tuan-tuan? Tuan-tuan bagi modal pada kawan kita 1000 kita bagi modal. Kita kata apa? Nanti bila untung nanti 50 engkau 50 aku. Dia dapat yang kita punya pun dia bawa lagi, yang dia punya pun dia bawa lagi. Apa rasa kita? Kita kata awak ni berniaga bukan untuk saya. Begitulah Allah. Allah bagi modal pada kita. Datang semayang ni dia yang gerakkan kaki kita. Datang semayang ni dia yang bagi kita masa. Semuanya dia gerakkan. Tiba-tiba kita semayang bukan kerana dia. Allah kata ya manusia ni sampai hati kamu buat macam tu. Nampak tak? Jadi sebab itu jangan buat perkara-perkara untuk orang lain, untuk Allah. Lagi perugi ya. Kalau kita buat satu benda kebaikan untuk dapat pujian orang, rugi sangat. Sebab apa? Sebab pujian itu sedap dia hanya sedetik aja. Tetapi kita telah menjual akhirat. Allah janjikan benda ni, amal ni pahalanya besar, tapi kita buat kerana orang, habislah. Baik. Apa lagi yang Allah Ta'ala marah dalam ayat ni? Wa yamna'unal ma'un. Ni orang ketiga ni. Orang ketiga ni jahat sangat. Siapa dia orang ketiga ni? Orang yang menegah orang lain untuk berbuat kebaikan.
Jahat ni. Kalau dia tak buat kebaikan, itu jahat dah. Tapi kalau dia tak buat kebaikan dan dia cegah orang daripada buat kebaikan, ini lagi jahat. Aduh, saya nak berderma, saya ada duit RM5, saya pun nak berderma. Kawan saya, contoh je ya, contoh, dah sikit lah. Jadi dia larang saya berderma. Ini wayam naun al maun, orang ini Allah murka, ya. Jadi saya rasa itu sajalah di kesempatan yang ada. Marilah sama-sama kita jaga solat kita, jaga khusyuk kita, mudah-mudahan akhlak dalam solat kita boleh bawa keluar solat, insya-Allah. Kita sambung bicara kita dalam khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.